yang disyarahkan oleh Imam Al-Qadi Ali bin Muhammad bin Abil Is atau Ibn Abil Is rahimahullah. Hari ini insya-Allah kita sampai pada masih lagi pada matan kalam Al-Qadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kata beliau, wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu syudzuza wal khilafa wal furqah. Akidah kami mengikuti as-sunnah dan al-jamaah, dan kami menjauhi perkara yang pelik, perkara yang khilaf dan perkara yang memecah belahkan daripada sunnah Nabi SAW. Kita dah syarahkan beberapa ayat hari ini. Tak silap anak ni sampai pada ayat yang ketiga. Ayat keempat. Ayat keempat. Ya. Suratul An'am. Suratul An'am yang kita baca minggu lepas kan. Yang berkaitan dengan wasaya al-ashar. Wasiat yang 10. Hari ini kita masuk pada surah Al-Imran ayat 105. Muka surat 195 dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah jilid yang kedua cetakan Jakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Barakallahu fiik. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian jadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah. Yang telah bercerai-berai, yang telah berpecah belah. Wa ikhtalafu, dan telah berbeza-beza. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang pada mereka keterangan-keterangan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim, dan mereka itu bagi mereka azab seksa yang sangat besar. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan jangan kalian jadi seperti orang yang berpecah belah. Wakhtalafu, dan berselisih dan berbeza-beza. Kalian di sini artinya umat Islam atau orang-orang yang bertakwa. Yang berpecah belah adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kenapa kita kata begitu? Sebab konteks ayat. Ayat surah Al-Imran bermula dengan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kemudian Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin min nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Kat sini makna ahli sunnah yang sebenar, berpegang teguh dengan tali Allah. Kerana ulama ni kalau mereka letakkan ayat Quran, mereka anggap kita dah hafal. Jadi dia cukup letak satu ayat yang menjadi syahid, kemudian ayat sebelumnya mereka anggap kita dah tahu. Jadi sebab tu pada pertemuan yang lepas kita baca sikit daripada awal ayat, nak tengok konteks ayat tersebut. Allah kata wa'tasimu, iaitu siapakah mereka? Orang yang ya ayyuhallazina amanu tadi, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mereka ni orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ayat ini Allah seru kepada mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan orang-orang beriman ni hendaklah berpegang teguh di atas tali Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah limpahkan pada kamu tatkala suatu ketika dahulu kamu berpecah dan bermusuh antara satu sama lain. Sebelum datang Islam, manusia ini berpecah dan bermusuh. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakkan hati sesama kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah tadi Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu itu berkasih sayang, dan kamu hampir berada di jurang api neraka, sampai Allah kata inilah yang Allah terangkan kepada kamu agar kalian mendapat hidayah.
Ana syarahkan, mungkin lompat sikit-sikit kat situ sebab kita nak ambil masa kita, kerana kita fokus kita pada ayat di bawah. Bukan kita nak potong-potong ayat, tapi ayat kita baca penuh jugalah. Kerana ana baca komen minggu lepas, kata Ustaz, kenapa baca ayat Quran putus-putus? Sebab kita bukan nak fokus pada ayat. Kerana ayat panjang, wasaya asyar. Jadi ada sebahagian daripada 4 ayat kita disebabkan kira 1, 2, 3. Mungkin ayat-ayat berada di hujung, kita tak baca penuh. Terima kasih atas teguran tersebut. Walaupun ayatnya kurang cantik lah. Dia tahu. Ingat orang semua sekolah rendah, dia kata. Kita bukan nak, bila kita baca ayat syarah salah satu, bukan bererti kita menganggap penonton itu jahil. Bukan kita nak sembunyikan ayat. Kalau kita budak-budak, kalau orang nak sembunyikan ayat, dia baca ayat Quran tu, dia nak tutup separuh-separuh tu, perangai Yahudi. Tapi kita bacakan ayat Quran supaya orang faham. Dan kebetulan pada minggu yang lalu kita bincangkan tentang wasiat yang 10. Jadi kita kira wasiat 1, 3, 4, 5, 6, 10. Dan itu kalam, itu cara yang ulama guna. Kan sebahagian pada ayat diletak 1, 3, kemudian ayat sampai hujung tu perbincangan ayat yang penuh. Kita bukan kelas tafsir. Kita nak cerita tentang masa nak kira tu, kita kira 1, 3 sampai wasaya yang ke-10. Yang terakhir sekali, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul wa la tattabi'us subul tafarraqakum an dinihi. Dalikum fatafarraqu an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Okey, ayat ni Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu. Perintah pertama untuk mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kemudian perintah selepasnya untuk mereka berpegang teguh di atas tadi Allah, iaitu agama Allah, iaitu as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan berpecah belah. Itu perintah yang kedua. Kemudian seterusnya pada ayat di bawah Allah kata wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah di kalangan kalian, dari kalangan siapa? Orang-orang beriman. Ummatun, satu kumpulan, satu umat, yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah salah satu daripada kelompok kalian jadi orang yang satu umat, satu kumpulan yang amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mereka ialah golongan al-muflihun. Kemudian selepas daripada ayat itu baru Allah kata wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan jangan kalian jadi seperti orang yang pecah belah, ayat yang kita bacakan tadi. Jadi ahli sunnah wal jamaah, umat Islam ini sebelum tentang Islam mereka berpecah, kemudian mereka disatukan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Islam mereka berperang satu sama lain kerana kabilah, kerana pelbagai perkara. Selepas kenal Islam mereka bersatu dan mereka menjadi berkasih sayang antara satu sama lain, tidak lagi bermusuh. Dan akhir sekali mereka bergabung di Madinah Munawwarah, antara bukan sekadar menyatukan antara Aus dan Khazraj, Islam juga menyatukan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Dua negeri yang berbeza. Bukan sekat dua negeri, kemudian datang negeri-negeri yang lain berkumpul di Madinah Al-Munawwarah. Semua bangsa Arab bersatu, malah ada juga selain daripada bangsa Arab, ada orang Parsi, ada orang Rom, ada orang daripada Habasyah, ada orang daripada Yaman. Yaman tu Arab lah, tapi dia jarak yang jauh. Ada daripada Ahli Najd, daripada orang Iraq dan sebagainya, berkumpul di Madinah Al-Munawwarah, berkasih sayang antara satu sama lain. Dan perkara ini nikmatnya sangat besar. Namun Allah peringatkan, ini perkara yang dah berlaku. Allah guna fi'il mudhari'. Allah peringatkan, jangan kamu jadi macam golongan yang telah berpecah belah. Di sini Allah mengisyaratkan bahawa akan berlakunya perpecahan di kalangan umat ini. Akan berlaku pecah belah. Tetapi perpecahan itu suatu hukum kauni. Itu qada qadar Allah. Allah tahu dan Allah dah tetapkan akan berlakunya perpecahan. Tetapi orang-orang beriman tak boleh ikut golongan yang berpecah. Pasif. Tuan-tuan, kita belajar sampai mana-mana sekalipun, takkan dapat menyatukan umat keseluruhannya. Tak mampu. Kita tak mampu. Tunggu zaman Al-Mahdi. Kalau nak kita betul-betul nak betul-betul sempurna, itu pun zaman Nabi Isa AS. Mungkin berada satu bendera. Kita tak akan mampu menyelesaikan semua khilaf yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi kita jangan masuk di kalangan orang-orang yang bermukhalafah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanglah setengah perbincangan kalau kita bincang tentang perkara ilmiah akan ada suara-suara
yang memerli, orang yang menyatakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahawa masalah ni dah selesai lama, kenapa cerita lagi? Kalau selesai sekalipun, ceritalah supaya kita mengingati nikmat tersebut, tahu sebab. Ya, ilmu itu tidak ada makna untuk kita berpecah. Perkara itu selesai, kalau selesai pasti ada sebab, puncanya dalil, puncanya Al-Quran, puncanya sunnah Nabi SAW. Jadi umat yang Allah kata wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani bersatu ke ataupun mereka berpecah belah? Secara kaumnya mereka bersatu. Secara kaum, Yahudi bersatu. Secara perkaumannya, Yahudi bersatu. Mereka bangsa yang boleh sesama sendiri. Mereka bersatu, mereka boleh berdepan dengan orang lain. Secara perkaumannya, Yahudi sangat bersatu. Kaum dia diusik, dia akan bangun, menentang. Tapi secara agamanya, agama mereka dah hancur, binasa. Sama juga seperti kaum Arab. Kaum Arab secara kaumnya, secara kabilahnya mereka bersatu. Tapi bab agama mereka berpecah belah. Kaum Yahudi bukan kaum yang berperang satu sama lain. Mereka bergaduh, ada sisi perang yang berlaku, tapi secara umumnya mereka bersatu. Apakah sebab mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka, Allah kata jangan jadi seperti mereka? Allah terangkan pada ayat lain, Allah kata la kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, nabi sama kanu yaf'alun. Mereka ni tak tegah, tak cegah satu sama lain bila ada kemungkaran berlaku. Yang mereka lakukan, bersatunya mereka di atas dasar perkauman mereka sehingga perkara mungkar dalam agama dibiarkan, sehingga tak boleh tegur. Dan ini satu perkara yang sangat penting bagi orang-orang yang nak jadi ahli wasatiyah. Pada zaman sekarang ramai nak jadi orang ahli wasatiyah kat tengah. Wasatiyah yang Islam maksudkan wasatiyah yang mana? Ayat-ayat wasatiyah dan malah ayat surah Ali Imran sebenarnya, ayat selepasnya berkaitan dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini ayat pada muka surat sebelah kiri, kita kanan tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat semua ayat wasatiyah berkaitan dengan khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wasatiyah bukan bererti di tengah, wasatiyah bererti terbaik. Wasatiyah bukan bererti berada di tengah. Wasatiyah artinya terbaik. Dua kumpulan yang sesat, tengah itu yang paling utama. Tetapi kalau berlaku persisihan antara hak dan batil, bukan duduk kat tengah-tengah. Apabila berlaku persisihan antara hak dan batil, betul dan salah, kita kena berada dengan orang-orang beriman. Wa kunu ma'as sadiqin. Duduk dengan orang-orang yang benar, orang-orang beriman. Dan konsep wasatiyah ini salah, diguna pakai tempat yang salah apabila manusia tidak mahu menceritakan, tidak mahu bercerita tentang yang mana hak dan yang batil. Disembunyikan hak dan batil, tak tahu yang mana hak, tak tahu yang mana batil, kemudian diseru umat itu bersatu sebelum jelas yang mana hak dan batil. Seruan terhadap penyatuan hendaklah mengenali yang manakah hak, yang mana batil. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sebelum kita jangan pecah, hendaklah kita tahu di manakah hablullah untuk kita berpegang teguh padanya. Agama Allah yang mana betul. Sebab itulah khairiyah ummah dan wasatiyah ummah ini terletak pada amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Dan golongan yang dicela dalam Al-Quranul Karim yang telah berpecah belah kaum Yahudi dan Nasara, mereka adalah golongan yang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang berlaku pada zaman kita? Apabila kita menegur suatu kesilapan yang jelas, berbeza dan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW atau perkara diijma'kan oleh salafus salih, banyak suara yang memerli, mengutuk.
menyatakan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai golongan yang berpecah belah. Pecah belah yang mana yang dimaksudkan? Kalau nak bersatu di atas dasar bangsa hidup senang di dunia, kemudian meninggalkan agama, itu Yahudi. Yahudi mereka boleh bersatu sampai tak menyembunyikan kebenaran, sampai boleh makan rasuah. Orang agama boleh dibeli. Allah kata wa aklihimus suht. As-suht ni adalah makan harta-harta yang batil. Sanggup sembunyikan agama, sanggup tutup sebahagian kebenaran, sanggup menyatakan perkara yang batil, sanggup yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih, ubah ayat daripada tempatnya, ubah makna daripada tempatnya, semata-mata kerana keuntungan duniawi. Dan Yahudi bersatu. Di kalangan orang berilmu mereka juga duduk sekali, tak ada berlaku apa, boleh bersatu. Tapi kesatuan mereka menyebabkan runtuhnya agama mereka. Agama yang asalnya diturunkan daripada langit, agama samawi. Mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar, bukan sekadar pada maksiat, bukan sekadar pada bid'ah, malah sampai pada bid'ah mukaffirah. Akhir sekali mereka jadi kafir. Yang dahulunya Allah kata ya bani Israil azkuru ni'mat ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat seruan Allah dulu, ingatkan wahai bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah berikan pada kamu dulu yang kamu jadi manusia dan kami lebihkan kamu dari seluruh alam. Berubah ayat selepas sampai pada zaman Nabi kerana mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, status mereka berubah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab wal musyrikin. Jadi mereka asalnya khaira ummah, asalnya pada zaman mereka Allah kata lebihkan mereka di atas al-alamin, manusia terbaik, agama terbaik, berubah bersama dengan orang kafir. Status mereka berubah. Daripada bangsa terbaik yang Allah utuskan Nabi dan Rasul di kalangan mereka, berubah jadi status diletakkan sekali bersama orang kafir di dunia dan di akhirat. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Masuk bawa ayat mereka di akhirat bersama dengan orang kafir yang lain dalam neraka Jahannam. Inilah golongan yang berpecah belah. Arti berpecah belah ialah berpecah belah daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat garis tu, Nabi kata ini, Nabi tunjukkan ini adalah agamaku, jalanku, sabili, jalan Nabi. Jadi kita kena tahu bahawa perpecahan yang dimaksudkan dalam nas adalah berpisah, memisahkan diri daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila maksud sunnah artinya agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan terjemahkan wasatiyah atau khairiyah ataupun persatuan keluar daripada konteks ayat Al-Quran Al-Karim. Kalau terjemahannya salah, apa yang akan berlaku? Orang Islam dianggap sebagai golongan yang memecah belah. Sebab tu hendaklah kita tahu bahawa ahli sunnah yang sebenar adalah golongan yang Allah sifatkan dengan perintahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan hablullahi jami'an, dengan tali Allah. Dan itulah makna as-sunnah. Dan kalau kita bicarakan tentang soalan berkaitan dengan as-sunnah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan perkara ijma', yang kita cerita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak berbicara soalan khilaf yang dibenarkan oleh syarak. Khilaf yang dibenarkan oleh syarak tidak dilarang dalam sunnah, maka tidak menyebabkan orang yang berbeza keluar daripada Ahlussunnah. Khilaf dalam memahami kalam Nabi dan kalam Rasul dalam keadaan mereka semua bersepakat untuk taat pada Allah dan Rasul, khilaf itu khilaf fiqhiyah, khilaf furu'. Kita boleh kata furu', iaitu usulnya mereka taat kepada Allah dan Rasul. Tetapi mereka dalam memahami perkara itu mereka khilaf. Itu baru boleh kita bawa ayat atau membawa hadis berkaitan dengan khilaf yang dibenarkan oleh syarak. Berkaitan dengan Nabi kata la tusalliyanna
Ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat kecuali Bani Quraidah. Baru bawa hadis tersebut. Tetapi khilaf antara ahli sunnah dengan selain ahli sunnah, dia bukan khilaf yang dibenarkan. Khilaf yang diartikan sebagai furqah, perpecahan. Sebab tu kumpulan selain kumpulan-kumpulan dalam mazhab akidah dikenali sebagai firqah. Firqah an-najiyah ahli sunnah wal jamaah. Firqah yang lain, firqah al-murji'ah, firqah al-qadariyah, firqah al-jabariyah. Kita belajar mazahib wal firaq. Kita belajar mazhab dalam Islam, wal firaq, dan kumpulan-kumpulan yang terkeluar daripada sunnah juga di kalangan umat Islam. Jadi khilaf yang tak dibenarkan oleh syarak, kita tak boleh benarkan. Seruan wasatiyah yang ada pada zaman kita, mereka mengajak orang bersatu di atas perkara yang telah diijma'kan oleh generasi awal. Mengajak supaya kita tidak membezakan antara ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Khilaf yang mu'tabar tidak berlaku dalam bab perkara diijma'kan. Khilaf dalam masalah akidah adalah khilaf yang tidak dibenarkan oleh syarak. Berlaku khilaf ke akidah? Ya, berlaku. Di kalangan salafus salih, ya, tapi sangat sedikit kita ulang-ulang balik. Sangat sedikit, kurang daripada jari kita. Kurang pada 10 masalah. Dan khilaf itu khilaf yang diketahui yang mana rajih atau marjuh. Boleh ditarjihkan kerana sahabat bukan maksum. Tetapi ijma' sahabat adalah maksum. Al-Quran, sunnah dan ijma' adalah maksum. Tuan-tuan temukan sekarang ni ramai orang dah mula cakap. Daripada seorang kemudian ramai cakap. Oh, kalau macam tu ayat ni adakah ayat ni adakah ijma' maknanya apa tu? Atau kita qat'iyatud dalalah ataupun tidak? Oh, masya-Allah. Mahir usul fiqh. Guna istilah qat'iyatud dalalah, qat'iyatul thubut. Ayat Quran, tab'an qat'iyatul thubut. Tapi dalalah Al-Quran berkaitan dengan akidah, dalalah qat'iyah. Kenapa? Kenapa kita kata qat'iyah? Sebab salaf dah ijma' faham begitu. Bukan kerana satu ayat itu sahaja. Ayat itu maknanya nas, sarih, jelas. Tunjukkan begitu, zahir maknanya begitu-begitu. Dan kenapa kita kata qat'iyah? Sebab salafus salih keseluruhannya generasi terbaik yang paling fasih bahasa Arabnya, yang paling faham agamanya, yang paling bersih sejarah mereka, dan mereka dah tak ada siapa lebih daripada mereka dah ijma' dalam perkara tersebut. Maka khilaf terhadap apa yang mereka ijma'kan itu merupakan satu kesesatan. Sebab itu kita perlu tengok kepada qaul salafus salih. Perlu lihat kepada tafsiran mereka. Sebab itu penafian terhadap sifat Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh dikatakan masalah khilaf yang mu'tabar. Kalau begitulah kaedahnya, berkaitan dengan asma' wa sifat masalah khilaf, Jahmiyah pun tak terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jahmiyah pun khilaf dengan Ahlussunnah dalam bab asma' wa sifat. Mu'tazilah pun khilaf asma' wa sifat. Dan semua mazhab dalam masalah asma' wa sifat, hatta dalam masalah berkaitan dengan perbuatan Allah, berkaitan dengan Jabariyah, Qadariyah, macam tu tak adalah golongan yang salah kalau kita keluarkan begitu. Bukan begitu caranya untuk berfikir. Kita kata ya, qat'iyatul thubut ayat Quran, qat'iyatud dilalah, qat'iyat dalalah kerana ijma' salafus salih padanya, bukan kerana satu ayat, kerana banyak ayat yang zahir maknanya begitu, banyak ayat, banyak hadis-hadis, banyak kalam salafus salih, sehingga ulama salafus salih ijma' perkara tersebut sebelum mukhalafah dilakukan oleh golongan ahli falsafah dan ahli kalam kemudian. Jadi mereka adalah ahli bid'ah. Nanti datang soalan selepasnya, kalau qat'i, kafir tak kafir? Confirm lah keluar ayat-ayat macam ni. Itu permainan lama dari dulu.
gunakan usul fiqh untuk mengiyakan kadang. Adakah usul fiqh sebegitu lemah? Tak. Bila kita qat'iyah je, masalah itu masalah boleh jadi kufur. Tetapi orang-orang yang tolak perkara yang qat'iyatud dalalah tapi dengan takwil, bagi dia tak qat'i, bagi dia makna lain kerana ada syubhat, kerana ada takwilan, kerana gurunya mazhab yang dia belajar begitu, kita tak kafirkan. Mana boleh hanya kerana kata, oh kalau yang ni bukan qat'i zanni, kemudian kita boleh bebas pilih apa saja kita nak. Hatta masalah ini qat'i, tetapi orang tu jahil, atau orang tu dia tahu mukhalafah dengan hak kerana gurunya atau mazhabnya atau pengaruh kelilingnya ada syubhat atau ada takwil. Takwil inilah salah satu bentuk syubhat yang menjadi mawani' daripada kita mengkafirkan orang-orang yang tersilap dalam masalah ini. Tapi bila kita kata benda itu qat'i, tidak bererti kita mengkafirkan orang-orang yang tersalah dalam masalah ini. Kita perlu dakwah, sampaikan kebenaran, sampaikan hak, beritahu perkara ini diijma'kan oleh generasi salafus salih. Kemudian akan ada permainan seterusnya. Dicarinya masalah khilaf salaf. Ni belum keluar lagi, tapi akan keluar lah tu. Tunggu je. Khilaf salaf pun khilaf dalam masalah akidah. Okey. Masalah khilaf yang salaf khilaf masalah akidah, kita tak jadikan sebagai usul akidah. Tak jadikan sebagai asas yang mengeluarkan seseorang tu daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh orang percaya dengan semua sekali, cuma khilaf Nabi masa Isra' Mi'raj nampak Allah atau tidak. Kita tak keluarkan dia dari sunnah, hanya berbeza dengan kita dalam masalah tersebut. Kita boleh melakukan pentarjihan, tetapi masalah itu kerana masalah yang memang khilaf, itu khilaf yang dah ada pada zaman dahulu, dan kita walaupun boleh tarjihkan, tapi masih dia bukan qat'i 100%, kita kata, itu katakan masalah itu masalah yang syaz, tak banyak berlaku khilaf. Tapi kalau kita kata semua masalah akidah ijma', itu kita kata syaz, masalah yang jarang berlaku. Ataupun kalau kita katakan bahawa ada usul furu', usul adalah perkara ijma'kan, furu' adalah perkara yang dikhilafkan. Cuma tak sesuai istilah furu' dan usul dalam masalah akidah. Sebab apa? Biasanya furu' banyak, usul sikit. Dalam masalah akidah, ijma' semua. Furu'nya hanya beberapa. Itu istisnaat, kepengecualian, khilaf. Kita tak boleh kata furu'. Sebab furu' ni dia jadi banyak, bercabang. Fiqh je, dalilnya satu, tapi bila praktikalnya furu' banyak fiqh. Tapi akidah tidak begitu. Sebab tu kita tak namakan sebagai usul dan furu'. Ada ulama namakan usul furu' dengan erti ijma' dan khilaf. Tak apalah. Nama kita tak berbeza istilah nama. Walaupun kita lebih, kalau saya bila kita belajar dengan masyayikh, saya belajar dengan masyayikh kata kita tak khilaf secara maknawi, secara istilahnya. Cuma kita kata istilah lebih baik jangan guna usul furu', kerana itu menjadi asbab berlakunya kekeliruan dalam masyarakat. Mereka ingatkan furu', jadi furu' tak apa. Bila tanya furu' tu apa, usul tu apa, masing-masing tak ada. Tak ada satu kaedah yang jelas nak bezakan antara usul dengan furu'. Sebab tu lebih baik masalah akidah, kita cerita masalah akidah ada yang ijma', ada yang khilaf. Ijma' pada kebanyakan masalah akidah dan khilaf pada masalah-masalah tertentu dalam beberapa masalah. Oleh kerana ijma'nya lebih banyak dan ialah yang ghalib dan aghlab, yang khilaf hanya sedikit, maka kita tak memilih istilah usul furu', lebih kekalkan keadaan yang asal, masalah ijma' dan masalah mukhtalaf fi, masalah yang khilaf. Jadi apa yang dikhilafkan dalam masalah akidah dalam pada zaman salafus salih, kita tak jadikan itu sebagai usul untuk membezakan antara ahli sunnah wal jamaah dan bukan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah tu sahabat. Kalau sahabat sendiri khilaf, takkan kita keluarkan mereka daripada perkara tersebut. Jadi perkara itu khilaf yang diterima, tetapi tetap boleh kita tarjihkan. Kita kata ni kaul yang rajih, begini berdasarkan kepada dalil. Berbeza daripada masalah yang mereka telah ijma'kan.
Mereka ada ijma', tak ada mukhalafah. Salaf tak ada seorang pun menafikan sifat tersebut dan perkara tersebut. Kemudian ada orang kemudian datang membetulkan fahaman salafus salih, mengatakan fahaman mereka lebih betul, kami dah belajar ilmu logik, ilmu akal, kami lebih pandai. Inilah dia golongan yang melakukan ikhtilaf dan furqah dalam barisan ahli sunnah wal jamaah. Kerana ahli sunnah dah wujud sebelum mereka datang. Ahli sunnah dah wujud sebelum mereka datang. Bila mereka melakukan satu bid'ah yang baru dalam bentuk akidah, dalam kepercayaan dan cara fikir dan cara kefahaman yang baru, mereka telah mengeluarkan kelompok-kelompok daripada sunnah sehingga berlakunya mazhab kalamiah. Mereka itulah mazhab furqah yang ada dalam kajian dalam iftiraq, dalam hadis-hadis berkaitan dengan firaq, kumpulan-kumpulan dalam Islam. Yang pelik, sampai sekarang masih pelik. Ada orang mengaku sebagai pengikut salafus salih, tetapi mengajak kepada menerima, saya salaf ikut pada ada ibadah, tolak bid'ah semua sekali, tapi bab akidah saya ini, saya mazhab sekian. Belajar daripada mana? Kita tidak akan dinisbahkan kepada satu kumpulan kecuali usulnya sama. Usul agama kita berkaitan dengan akidah. Mana boleh nisbahkan diri kepada salafus salih apabila usulnya berbeza daripada salafus salih? Mana mungkin seorang tu mampu menisbahkan dirinya kepada salafus salih sedangkan usul mereka berbeza daripada salafus salih? Walaupun kita dari segi dakwahnya kita tidak mengeluarkan mereka daripada sunnah, kita ajak mereka kembali, tapi jangan sampai bila kita ajak mereka kembali pada sunnah begini begitu bersama, akhirnya mereka mengeluarkan pula orang yang betul-betul ikut salafus salih daripada garisan ahli-sunnah wal jamaah dengan pelbagai-bagai tuduhan yang ada. Bagus ada orang semangat bila ada di kalangan orang tertentu menentang bid'ah-bid'ah. Ada yang tentang batiniyah, Masya Allah, baguslah, sokong. Kita tengok masa tentang batiniyah bagus, tapi kita tengok diajak kepada apa. Kalau tentang batiniyah ajak kepada kalam, sama je. Suatu anak selalu orang tanya, anak kata tak, seorang tentang batiniyah anak sokong, tapi tengok dia ajak kepada sunnah atau ajak kepada bid'ah yang lain. Kalau setakat tentang qadariyah, jabariyah tentang qadariyah tentang jabariyah. Kalau setakat tentang syiah nasibah lawan dengan syiah lawan dengan nawasib. Kalau setakat lawan dengan khawarij, golongan murjiah lawan dengan khawarij. Kita semangat bila nampak golongan ini lawan kumpulan sekian sehingga kita lupa prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kita boleh terima orang tu tentang, sebab tu ahli sunnah mengambil hujah qadariyah untuk berhujah dengan jabariyah, ambil hujah jabariyah untuk hujah dengan qadariyah, tetapi mereka berada dalam prinsip yang kukuh. Bukan mereka yang cair, berada tidak ada prinsip, berada di tengah, tidak ada haluan. Mana mungkin ahli sunnah wal jamaah boleh lentur prinsip mereka hanya kerana mereka bersama dengan satu kumpulan yang menolak bid'ah tertentu. Dari dahulu kaedah, sebab tu akidah perlu difahami betul-betul, perlu dipelajari berkaitan dengan manhaj. Apa maksud manhaj? Walaupun kita masuk ke mana sekalipun, tetapi jalan kita biar jelas. Kita boleh berlembut dengan siapa sekalipun, boleh bekerja sama dengan siapa sekalipun kalau ada maslahah, tetapi jalan kita atas jalan mana mesti kena jelas. Kita boleh pergi buka kitab Bible, tak ada masalah. Boleh pergi bercakap dengan mana-mana agama, pergi buka Tripitaka,
Boleh pergi buka kitab Wida. Dan apa sahaja kitab yang ada, pergi. Nak kaji. Tetapi kita mesti berada di atas jalan yang lurus. Prinsip yang tegas. Kalaulah kita hanya bersatu ketika menyerang kumpulan sekian, tetapi kita prinsip tak jelas, apa yang berlaku? Itu yang berlaku kepada golongan Ahlul Kalam. Pada asalnya semua Ahlul Kalam bangun kerana mempertahankan Islam. Bila falsafah datang, Ahlul Kalam bangun menentang falsafah. Betul. Dan itu kita setuju. Mereka lawan falsafah yang menafikan kewujudan Allah. Kita setuju. Tetapi mereka tidak ada prinsip, tidak berdiri di atas manhaj salafus salih. Sehingga mereka mengambil jalan yang sama yang diambil oleh golongan falasifah. Sehingga mereka meletakkan neraca kebenaran pada satu perkara, bukan lagi pada fahaman salafus salih, bukan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka letakkan pada akal. Akal itu akal mana? Akal yang berasaskan kaedah Yunan. Kita tidak berbeza dengan mereka dan prinsip untuk berdebat, berhujah dengan ahli bid'ah atau dengan golongan orang kafir, golongan etis atau golongan falsafah. Kita tidak berbeza pada bab tersebut. Tetapi prinsip kita mesti jelas. Sebab itu ilmu kalam dengan tafsiran yang salaf sebut bukanlah ilmu berdebat dengan akal. Bukan itu ta'rifnya dalam mafhum salafus salih. Berdebat dengan akal, berdebat dengan golongan etis, berdebat dengan golongan ahli falsafah sebagainya, bukan setakat ahli kalam buat, sebelumnya ahli sunnah pun buat. Tetapi bezanya mana? Manhaj mereka berada di atas manhaj siapa? Kalau mereka pergi berdebat dengan golongan yang terlalu menggunakan akal, kemudian mereka kata mereka sendiri gunakan kaedah yang sama, datang balik pada sunnah, mengkritik apa yang ada pada ahli sunnah, yang ada pada salafus salih, yang ada pada sahabat, yang ada pada tabi'in, tabi'in, yang ada pada ulama hadis, al-athar, mereka dah hanyut. Kita tak tengok kepada niat asal. Mu'tazilah antara yang tokoh-tokoh Mu'tazilah antara golongan zuhud dan semangat mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab akidah ni tuan-tuan, kalau kita bincangkan, kita tidak bincang bab ibadah mereka bagaimana, kerana kita akan dapati bahawa antara mereka Ma'bad al-Juhani orang yang sangat kuat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak hukumkan mereka sebagai ahli neraka. Kita hukumkan pada fikrah tadi, fikrah dan akidah yang dah sesat menyeleweng kerana lari daripada apa yang telah dijema'kan oleh salafus salih. Sebab itu ayat-ayat berkaitan dengan sunnah dan al-jamaah, ulama akan sebutkan ayat jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah daripada sunnah. Jangan berpecah belah daripada al-jamaah. Jangan berpecah belah daripada agama Allah yang asal. Itu maksud perpecahan yang dilarang oleh syarak. Bukan memisahkan diri daripada kekufuran. Kalau orang berada dalam kekufuran kemudian dipisahkan diri, mereka golongan Hanifiyah. Mereka golongan yang Hanifiyah, agama Hanifiyah, yang keluar daripada kepompong kesyirikan. Wa ma ana min apa ayat apa kata? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. La syarika lahu wa bidzalika apa ayat dia? Ya hanifan. Hanifan muslim wa ma ana minal musyrikin. Apa? Terus kosong. Lagi fikir lagi. Tapi apa yang kita nak adalah kita bersatu di atas sunnah. Dan kalau yang di atas al-jamaah, kalau kita berada luar daripada sunnah al-jamaah, hendaklah kita pisahkan diri daripada mereka, kembali kepada sunnah.
Kalaulah al-wasatiyah itu artinya duduk kat tengah-tengah, tengoklah orang khilaf kat mana. Kalau khilaf antara golongan jahil-jahil, duduk kat tengah-tengah. Kalau khilaf antara golongan radikal dengan radikal, dia radikal tengah-tengah. Kalaulah wasatiyah tengah-tengah. Wasatiyah tidak. Wasatiyah itu apa yang ada di atas agama Islam itu sendiri. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima wa ma kana minal musyrikin. Tak jumpa ayat yang anak tu tukar Ibrahim lah. Kalau kalimah Hanif ni bukan orang-orang yang agamanya suci dan membersihkan diri daripada kesyirikan, sedangkan syirik ada di keliling mereka. Ma'il, mereka condong lari daripada syirik, kembali kepada tauhid dan sunnah. Ini agama Hanifiyah, agama yang bersih. Agama Ibrahim, agama diperintahkan kita, Allah perintahkan Nabi untuk ikut Ibrahim pada bab tersebut, dan kita umat Nabi juga diperintahkan untuk ikut Ibrahim alaihissalam. Ya, ayat ni wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan jangan jadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berbeza-beza, berselisih selepas datang pada mereka al-bayyinat. Al-bayyinat itu bayinat yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul daripada kitab-kitab mereka dan kalam-kalam nabi dan rasul. Dah jelas. Sebab tu al-bayyinat. Kita sekarang ni Islam kita dah jelas ke belum? Akidah yang ada pada umat Islam dah jelas ke belum? Jelas. Sebelum Nabi wafat semua dah jelas? Jelas. Sebelum Nabi SAW, agama yang Allah turunkan pada umat Islam ini dah sempurna ke belum? Sempurna. Bab ibadah sahaja tak akidah? Confirm lah akidah dulu. Akidah lah asalnya. Akidah dah jelas. Dan Nabi SAW dah ajarkan, dah sampaikan semua belum kepada sahabat Nabi SAW? Dah sampaikan semua, tak ada Nabi tinggalkan. Balagha risalah, Nabi dah addal amanah, tunaikan amanah. Nabi sampaikan semua risalah, tak ada yang tinggal. Sahabat Nabi masa Nabi sampaikan, dah faham ke belum? Dah faham. Lainnya kalau sahabat tak faham. Dan itu pun yang dikatakan oleh sebahagian ahli bidah. Sahabat tak faham. Atau faham salah, atau lembut sikit. Fahaman sahabat pun ini bukan qat'iyah dalalah, ini berbeza-beza pandangan. Formula takkan tepi. Sebab tu saya dalam saya teruskan perbincangan saya tu bawa yang praktikal. Allah istiwa di atas arash, kalian menafikan Allah istiwa di atas arash. Mana datang satu kaul daripada salafus salih yang menafikan Allah istiwa di atas arash? Quran dan hadis kaul salafus salih semua sepakat sama, mengisbatkan. Kalian menafikan, dalam menafikan, menamakan orang yang mengisbatkan seperti Al-Quran dan Sunnah sebagai mujassimah lagi. Dan tajsim di sisi kalian adalah syirik, menyamakan Allah dengan makhluk. Kerana ahlul kalam, perbincangan ilmu kalam tak masuk bab tauhid al-uluhiyah. Tak ada istilah uluhiyah, tak ada cerita pasal sihir, tak ada cerita pasal sembah selain Allah. Mereka bincangkan Tuhan tu wujud ke tak wujud, sama dengan makhluk ataupun tidak, Tuhan itu berkuasa tidak. Dia bincang dalam bab, hanya kepada bab sebahagian daripada masalah ar-rububiyah berkaitan dengan sifat. Ini sahaja terhadnya ilmu kalam, sehingga kan ruang tauhid al-uluhiyah diambil oleh golongan sufi selepasnya. Sufi datang, dia ambil Al-Quran, digantung kat leher. Dah lain pula. Dah masalah tauhid, masalah berkaitan dengan hak Allah tak dibincangkan oleh ahli tauhid. Semua sibuk bincang tentang masalah sifat, masalah-masalah berkaitan dengan syirik dalam amalan begitu banyak tersebar dalam masyarakat, sehingga masyarakat tak sensitif. Nampak orang minta kat kubur, tawaf kat kubur, sensitif bila orang kata Allah beristiwa di atas arash. Subhanallah. Jauhnya masyarakat kita dan masyarakat Islam dari pemahaman yang sebenar dibawa oleh salafus salih. Nak tak nak, kita memang kena kerja lebih. Walaupun saya penat. Kalau saya ni nak jawab, sekarang saya tak penat, tak jawab dah. Dia penat letih, nak type banyak, saya jawab kat Facebook. Kertas soalan tak tanda-tanda.
Kadang-kadang kadang-kadang yang kerja kita banyak di tempat lain. Sampai malas nak jawab. Waktu kadang yang datang duk hantar benda sama, delete senang. Dulu saya delete. Malas sekali kawan-kawan kata block ya senang. Sebab kerja kita banyak lagi. Tapi nak tak nak, kita kena kerja lebih. Kerja untuk agama Allah ni kena kerja lebih. Harapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya kerja tu memang Allah redha lah. Jangan jahil pergi bercakap benda yang kita tak tahu atau benda yang kita tak yakin. Ya. Nak bekerja di medan boleh, tapi pastikan kita buat satu perkara yang kita yakin Allah redha. Betul apa yang kita cakapkan, apa yang kita ungkapkan. Betul kesannya bawa pada kebaikan dan sebagainya. Bekerjalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dengan kerja kita menyebabkan orang berpecah. Saya buat cerita tentang menyatukan umat, tapi tak sedar dia yang duk pecahkan umat. Ini banyak berlaku. Ketika umat Islam dah bersatu di atas akidah salafus salih, datang orang di tengah-tengah masyarakat yang berada di atas sunnah, ajak berdamai dengan ahli bid'ah. Ini bukan wasatiyah. Ini dhalalah. Dan jangan terpengaruh dengan slogan yang dibawa. Kalau slogan Mu'tazilah yang paling power. Ahlul adl wa tauhid. Mereka ahli tauhid. Kalau cerita tentang slogan Mu'tazilah lah. Cerita slogan, semua orang mesti cerita slogan. Sebab tu kita tak nak kita beragama ikut pada slogan, ikut pada dakwaan. Kita nak ikut kepada dalil. Kembalikan pada dalil. Kalau betul kata antum ikut salafus salih, di mana kaul salafus salihnya? Kalau antum ikut Al-Quran, bawakan dalil Al-Quran dari sunnah. Bukan bila orang buka Quran, jangan baca Quran. Buka Quran, baca Quran terjemahan, nanti sesat. Amboi. Jangan buka hadis. Belajar hadis, belajar sunnah banyak, nanti kecanduan. Terasa dia sahaja yang sunnah. Sejak bila belajar hadis jadi candu? Ada seorang ni cakap, dia kata belajar hadis ni macam candu, macam dadah. Ambil sikit jadi ubat, ambil banyak jadi bagian. Itu awak. Bukan sunnah Nabi SAW. Sunnah ni sifatnya menyembuhkan. Quran ni sifatnya syifa. Baca Quran tanpa faham sekalipun dah dapat pahala, dah tenangkan hati. Belum lagi kita faham maknanya. Makna Al-Quran tidak menyesatkan. Kita faham Quran secara zahir, itu salah satu budi hidayah. Dapat ilmu lagi, belajar sampai faham tafsirnya, lebih lagi hidayah. Dapat ilmu sampai tadabbur padanya, bertambah hidayah. Dapat lagi sampai kita temukan keajaiban dan kebenaran dalam Al-Quran dan Sunnah, bertambah hidayah. Mana mungkin perkara yang ditakwilkan itu lebih aula pada yang zahir. Siapa belajar, siapa mengajar usul fiqh, dalalah muawwal lebih kuat daripada dalalah zahir. Kalau kata takwil lebih kuat pada zahir, kena ada qarinah. Kena ada qarinah. Qarinahnya apa? Qarinah akal. Akal siapa? Apabila salafus salih yang sangat berakal, yang sangat sempurna akalnya, dah faham begitu dan mereka faham dengan satu perkara, akal mana yang anda maksudkan? Qarinah mana yang menghalang anda daripada menerima ayat-ayat sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Kecuali qarinah tashbih. Kalau qarinah tashbih, anda yang melakukan tashbih. Tidak wujud pada kami yang isbatkan sifat seperti mana yang Allah sebutkan. Kalau nak tuduh golongan mengisbat sifat sebagai musyabbihah, tuduh diri sendiri dulu. Kenapa fikir macam tu? Tuduh, bawa letak pada diri sendiri. Kalau tuduh orang mengisbatkan sifat sebagai musyabbihah, baca dulu kitab salafus salih.
Baca dulu kalam sahabat sehingga anda rasa berat untuk menyatakan perkara tersebut. Kerana anda tahu bahawa orang yang bercakap begitu tidak lain tidak bukan hanya menukilkan kalam sahabat Nabi SAW, kalam salafus salih. Jadi kefahaman mereka yang perlu dibetulkan, bukan nas. Ini ahli kalam mereka buat dalalah mereka kalau Quran bukan qat'iyatud dalalah, tapi kalau ilmu akal mereka qat'iyatud dalalah. Oh, ini power ni. Ilmu akal, Mu'tazilah kata akal mereka qat'iyatud dalalah. Jamiah kata mereka qat'iyatud dalalah. Datang Mu'tazilah kata, apa qat'i engkau? Aku pula yang qat'i. Datang Kullabiyah kata, apa pula qat'i macam tu? Yang ni yang qat'i. Waktu mereka usul satu tapi sesat menyesatkan. Kafir mengkafirkan antara satu sama lain. Kerana usul mereka kalau tak ikut qat'i kafir. Kita tak pakai macam tu. Kita kata yang qat'inya adalah Al-Quran dan Sunnah dan fahaman salafus salih. Kalau orang tak ikut, tengok. Tak ikut sebab memang lawan juhud lawan, atau memang nak hina Allah, atau memang nak tahu Al-Quran, ya kafirlah. Masalah apa sekalipun menafikan ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kerana takwil, kerana ada syubhah, kerana ada kefahaman tertentu yang seperti yang banyak berlaku pada umat Islam, maka kita tidak kafirkan. Dan itulah akidah kita, manhaj kita. Walaupun kita menyatakan inilah dia qaul yang betul, qaul yang sahih, qaul yang benar, dan dalalahnya dengan majmu' dalilnya dengan semua kerana bahawa ianya qat'i dalam masalah ini, kita tidak mengkafirkan begitu mudah. Kerana bab takfir ada bab yang tersendiri. Kita kena tengok orang tu cukup syarat tidak kalam dia jadi kufur. Cukup syarat tidak? Kalau cukup syarat, cukup tidak? Bila kita hukumkan, ada tak mawani' yang menghalang mereka daripada kita hukumkan mereka sebagai kufur? Ada stesen satu persatu kita tengok. Dan kebanyakannya susah nak lepas untuk takfir secara muayyan. Jadi kita takfir pada fikrah, kepada qaul, pada perkara yang Allah dan Rasul kafirkan. Kalau bab kufur, kalau bab yang masih lagi dalam lingkaran sunnah, masih dalam lingkaran Islam, kita tidak kafirkan. Kita kata bid'ah, terkeluar daripada sunnah. Betul kalau kita bincangkan hadis di bawah, ni kita baca hadis bawah, 73 golongan. Kita bincangkan itu sesama Islam ke bukan? Sesama Islam. 73 golongan itu di kalangan umat Islam yang masih Islam. Bukan pecah yang jadi kafir. Kafir itu dah awal-awal keluar dah, bukan umat Nabi SAW. Hadis ini tentang di kalangan umat Islam sendiri. Okey. Terus masuk ayat seterusnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah pecah belahkan agama mereka. Kata Ibn Abbas, ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin. Ayat atas kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah, bercerai-berai agama, mencerai-beraikan agama, atau berselisih dalam agama. Wa kanu syi'an, dan mereka ini dah berpecah jadi berkelompok-kelompok, ramai. Kenapa berkelompok-kelompok? Sebab kata Ibn Abbas, tiap-tiap kabilah ada Tuhan masing-masing. Dah pecah belah, dah sembah. Kalau tauhid, sembah Allah satu je. Tapi kalau kata boleh sembah yang lain bersama dengan Allah, kat situ akan pecah lah. Boleh sembah tokoh. Ni saya tak kata orang Islam Kan ayat lepas ni kata kafirkan orang. Ni cerita kaum musyrikin jahiliah sana. Tak pasal-pasal. Dia kata kafir kaum umat Islam, sembah manusia. Kalau mengagungkan tokoh sehingga melakukan syirik, ya kaum musyrikin. Sebab tu Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manah, ini semua asal daripada kisah ayat-ayat berkaitan dengan orang-orang salih.
Allat, seorang lelaki yang sentiasa yalut, sentiasa buat makanan yang dihidangkan kepada jemaah haji, orang baik, sangat baik. Orang lalu kat Taif, nak pergi Mekah, dia tahu orang nak pergi Mekah, disediakan makanan free. Orang kaya tetapi berkhidmat untuk masyarakat, untuk jemaah haji, buat baik sampai semua orang kenal. Meninggal saja, orang pergi kat kubur dia, bentuk patung macam dia, dah panggil dia Allat. Orang yang buat lat, yalut, yang buat kuih atau buat makanan untuk diberi makan kepada jemaah haji. Tokoh. Malah tuan-tuan kalau buka sekarang ni, ensiklopedia agama, pergilah buka mana sekali, semua berhala tu tokoh. Hatta pergi tengok patung-patung Buddha, tokoh. Kadang-kadang wujud, kadang-kadang tokoh yang cerita tak wujud. Tapi dia mesti ada kisah dia yang boleh menjadikan orang agungkan dia, orang besarkan dia. Dan itu pun yang berlaku kepada kaum Nuh pada syirik pertama, iaitu al-ghulu fis salihin. Ghulu fis salihin bukan syirik, tetapi boleh bawa kepada syirik. Ini satu lagi benda penting. Ramai orang tuduh golongan salafiyah menghukumkan syirik kepada orang-orang yang ghulu pada salihin. Ghulu pada salihin adalah perkara dilarang oleh syarak. Kenapa? Dia jadi wasilah bawa kepada syirik. Bukan kita kata ghulu salihin tu syirik. Bukan salam cium tangan orang soleh tu syirik. Tapi ianya cium tangan untuk hormat tak masalah. Ni cium yang berkat. Yang kalau dapat orang soleh pergi pegang, pergi cium berkat, yang pergi ambil sisa makanan makan, kita bid'ah. Perkara ni bid'ah. Sebab tak dilakukan oleh salafus salih. Pemahaman begitu tak dilakukan. Hormat je, hormat dibenarkan. Hormat orang salih dengan uruf yang dibenarkan sebuah masyarakat. Jadi kalau budak-budak salam cium tangan, bagi cium tak? Cium je lah, tak apa. Urufnya budak-budak cium, bukan ambil bekat apa pun, dia hormat lah. Cium ustaz dia, tangan ustaz dia, cium tangan mak ayah, cium dahi. Boleh tidak? Boleh. Uruf kita tidak membezakan. Tapi ada sebahagian pada ulama' sunnah yang tegas. Kerana dikhawatiri berlakunya tasyabuh. Tasyabuh ni maksudnya sama. Yang sana cium ambil berkat, yang sini cium hormat, lama-lama sama. Tak boleh bezakan. Ada yang tegas. Kalau uruf itu memang uruf hormat, bukan tazallul, bukan menghinakan diri untuk mentazimkan seseorang dengan tazallul, maka itu dibenarkan. Tak dikira ghulu. Tapi ghulu bila kita menganggap suatu hak, suatu perkara yang tidak dimiliki oleh orang saleh itu bukan hak dia. Mana ada badan orang saleh boleh memindahkan keberkatan pada badan orang lain? Hanafi suka pergi Mekah, selalu pergi Mekah, pergi cium dia sebab dia cium Hajar Aswad, dapat pindah keberkatan pada kita? Tak, betul? Bulan berapa pergi haji? Yang murah lagi? Kami kat Mekah, nak jumpa tak jumpa-jumpa, dekat je. Masa sana sibuk. Yang badan barakah yang muntaqilah ataupun yang boleh muntaqilah, yang boleh pindahkan barakah, hanya badan Nabi SAW. Cuma berlaku khilaf sedikit. Tetapi rajahnya badan Nabi barakah. Apa saja objek yang pernah sentuh badan Nabi SAW, objek itu akan dapat barakah. Tapi pada Abu Bakar, manusia terbaik selepas Rasulullah, ada ke orang pergi cium ambil rambut Abu Bakar, pergi ambil barang-barang Abu Bakar? Tak ada. Nak tengok yang terbaik, tak ada siapa lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tak ada orang pergi nak ambil barang-barang tinggalan Abu Bakar sebagainya, macam mana dilakukan pada Nabi SAW. Untuk Nabi barakah Nabi, apa sahaja yang pernah sentuh dengan tubuh Nabi yang barakah, dia akan barakah. Nabi duduk kat mana, situ ada barakah. Cerita Nabi betul. Allah SWT berikan jadi keberkatan. Nabi jalan, awan datang payungkan, betul. Nabi pergi ke kampung Halimatus Sa'diyah, jadi subur, jadi
unta jadi ni, okey, kita boleh terima kerana badan Nabi memang barakah muntaqilah yang boleh memindahkan. Tapi barakah yang ada pada selain daripada Nabi SAW, barakahnya dipanggil barakah zatiyah, barakah pada diri dia sendiri. Kita banyak baca Quran, berkat, tapi untuk diri kita lah, untuk diri kita. Kalau dibaca di tempat tu, tempat itulah Quran berkat di tempat tersebut. Tak boleh siapa lalu situ tidak berkat balik. Mekah memang barakah, tapi bukan orang pergi Mekah banyak, jadi pahala banyak. Kalau di solat berdapat pahala. Solat fi masjid haza, bukan setakat masuk kat Madinah, bawa bas, bawa teksi masuk Mekah balik semula, aku dah dapat pahala sebab aku pijak tanah Madinah. Tak jadi apa-apa. Barakah yang ada pada selain daripada selain daripada Nabi SAW, barakah yang tidak berpindah atau tidak memindahkan keberkatannya pada yang lain. Kita tahu air Zam-Zam tu barakah, tapi bukan bererti kita boleh pindahkan keberkatan Zam-Zam dalam sungai Kelang. Tuang sikit kat sungai Kelang, berkat dengan ini. Ini sampai ada yang ludah air liur dia berakah tak berakah tak tahulah. Pergi ludah sikit kat situ jadi barakah satu perigi kerana pernah ludah oleh Syekh Fulan dan Fulan. Tak kena, tak betul. Kita bukan, mungkin Syekh itu salah faham. Kita tidak mengutuk perbuatan bila secara peribadi siapa saja. Tetapi kita perbuatan itu bila salah. Kenapa kita salah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu manusia terbaik, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib dan semua sahabat-sahabat salafus saleh tidak melakukan perkara demikian sesama mereka. Itu menunjukkan bahawa bab mengambil tabarruk dengan athar hanya berlaku pada Nabi SAW. Dan bab tabarruk bila boleh bawa kepada zariah, kepada syirik dan kufur, perlu diputuskan. Itu paling penting. Nak kejar ambil berkat daripada Nabi, last sekali jumpa rambut mana sekalipun ni rambut Nabi, semua orang pergi berebut, cium, menangis. Betul tak betul? Kita tak jelas. Dia bawa wasilah, maka kita larang. Bukan sebab kita menafikan begitu saja. Dia akan bawa kepada ghulu pada bab yang lain. Bila benda tu tak jelas, orang beribadah mengeluarkan belanja yang besar untuk perkara yang tak jelas, itu yang dilarang. Bawa zariah, banyak perkara lain. Sebab tu bab satu zariah ni satu perkara yang sangat penting untuk kita ambil. Dalam masalah fiqh, dalam masalah fiqh, mazhab Hambali lah yang paling jagoh dalam bab mengambil zariah. Sebab tu fiqh Hambali ni banyak zariah. Ulama Saudi putuskan perempuan haram bawa kereta dulu. Kenapa? Bukan sebab perempuan tak boleh pegang steering, tak boleh pijak minyak, tak boleh bawa kereta. Tapi sebab zariah bawa kepada ikhtilat. Tapi bila zaman dah ramai sangat, semua rumah ada pemandu-pemandu yang ramai dah semua sekali. Jadi berlaku ikhtilat pula dalam kereta. Lebih baik dia bawa anak dia pergi sekolah. Tapi dia letakkan syarat-syarat yang lain. Jadi ulama berubah ijtihad bila zariah tersebut bukan lagi jadi zariah. Sebab tu masalah ni, ni bab usul fiqh lah berkaitan dengan zariah. Ayat seterusnya, ayat ni, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Wa kanu syi'an, mereka ni berkelompok-kelompok. Ini banyak kumpulan. Ada sembah Lat, ada sembah Hubal, ada sembah Uzza, ada sembah Al-Manah, ada yang sembah berhala-berhala buatan sendiri, tak ada nama. Tak ada nama. Sayyidina Umar buat berhala sendiri, sembah. Apa sahaja dia anggap baik, boleh sembah. Dan itulah berlaku kepada umat yang lain. Jadi asalnya golongan musyrikin, golongan Mekah bukan tak ada agama. Mereka asalnya beragama Ibrahim. Kemudian berubah sampai hilang kesan Ibrahim sebagai musyrikin. Habis. Hilang tauhid, hilang Allah mereka tak kenal. Yahudi dan Nasara masih ada kitab, masih kenal Allah, masih ada pemahaman berkaitan malaikat, masih ada pemahaman berkaitan dengan syurga dan neraka. Tapi mereka sesat. Mereka kenal Allah tapi tidak mentauhidkan Allah. Jadi syirik-syirik yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan syirik yang berlaku pada zaman Quran diturunkan adalah syirik dalam amalan, syirik dalam uluhiyah kebanyakannya.
Syirik dalam rububiyah berlaku tidak? Berlaku, tapi sedikit. Sedikit itu tidak jadi sebagai kaedah. Kalau berlaku orang melakukan syirik dalam masalah rububiyah, kita katakan syirik. Tapi kalau orang faham tentang bab rububiyah, iaitu dia yakin Allah yang menciptakan, Allah yang sebagainya, kita tak katakan dia orang Islam. Kita kata dia hanya ada bab rububiyah, hanya beriman dengan rububiyah. Sedangkan tauhid hanya dikatakan sempurna apabila melengkapkan kedua jenis tauhid, rububiyah dan uluhiyah. Ataupun ketiga jenis tauhid, rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Kalau sebut dua, asma' sifat masuk dalam rububiyah, dalam bab ilmiah. Kalau sebut satu, satu saja, agama Islam lah, tauhid. Kalau sebut dua, rububiyah dan uluhiyah, atau amaliyah dengan ilmiah, tauhid amalan, tauhid ilmiah atau i'tiqadiyah. Kalau kata tiga, pecahkan lagi. Dalam bab ilmiah tu, pisahkan bab khas asma' wa sifat. Kenapa? Sebab berlaku adil. Takut golongan di kalangan orang Islam dihukumkan mereka ni tak mentauhidkan Allah dalam bab rububiyah. Sedangkan mereka tauhidkan Allah dalam bab rububiyah. Mereka cuma berbeza bab asma' sifat. Pisahkan mereka. Sebab tu kita tauhid ar-rububiyah, berlaku perbezaan antara umat Islam dengan kafir. Tauhid uluhiyah antara umat tauhid ar-rububiyah berlaku khilaf antara umat Islam dan golongan etis. Tauhid al-uluhiyah malah kurang kafir secara umum. Dakwah dengan kafir ni dakwah dengan tauhid ar-rububiyah permulaannya. Kemudian tauhid al-uluhiyah membezakan antara agama dan ulang balik. Tauhid rububiyah senang mudahnya lawan dengan etis, senang. Untuk berbeza golongan etis dan golongan-golongan yang pecahan daripada mereka. Tauhid al-uluhiyah kita bincangkan untuk bezakan antara agama tauhid dengan agama syirik. Juga furuk daripada agama syirik, orang-orang Islam yang terpengaruh dengan amalan-amalan daripada agama luar. Sihir ni ajaran syaitan. Sihir syaitan. Dia orang yang belajar sihir, dia orang Islam. Nak letak dekat mana? Syaitan yang yu'allimuna nasa sihra. Syaitan ni memang bapa sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sihir ni ajarannya daripada siapa? Dari syaitan. Tapi orang yang ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia buat sihir. Ini kita juga bincangkan dalam bab al-uluhiyah. Bab uluhiyah. Bab tangkal ni jahiliyah, yang pegang kepada tangkal, yang pegang kepada tatayur, yang percaya kepada nasib, telik nasib, ni semua jahiliyah. Tapi orang ini mengucap kalimah syahadah tetapi ada sisa jahiliyah pada dia. Bincang kat mana? Bab uluhiyah. Asalnya kita bincang lawan dengan syirik. Dan ada orang Islam yang mengambil sebahagian daripada furuk syirik dalam kehidupan mereka. Kita tidak kafirkan begitu sahaja, malah perlu adanya proses yang kita belajar dalam bab tauhid. Dakwah kepada tauhid. Jadi dalam tauhid ni usulnya daripada sunnah semuanya. Kalau riya asal daripada mana? Riya, sum'ah, ujub, syaitan, iblis. Tetapi kalau ada orang Islam riya, ujub dan sum'ah, kita tak hukumkan dia syaitan sebab dia asalnya Islam. Tapi kita kata dia tahap mana riya, ujub dan sum'ah dia merosakkan akidah dia. Jadi syirik. Syirik apa? Syirik yang kecil. Syirik kecil. Atau syirik yang khafi dan sebagainya. Dan perbezaan dalam bab asma' wa sifat adalah perbezaan sesama Islam. Ini berlaku sesama Islam. Di sinilah berlakunya ada nama Salafiyah, ada nama Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, berlaku khilaf dalam masalah asma' sifat dengan Mu'tazilah, berlaku dengan Jahmiyah. Ini semua sesama yang menisbahkan diri pada Islam. Sebab tauhid asma' sifat dibuat tajuk yang tersendiri untuk membincangkan apakah nama dan sifat Allah yang sebenar, yang sabit pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah yang tidak sabit. Itu sebab itulah dipisahkan dan dibincangkan satu persatu. Lasta minhum fi syai'. Sikit pun kamu
bukan daripada mereka. Artinya Nabi SAW, Allah SWT kata pada Nabi, kamu sikit pun tak ada hubungan dengan mereka. Tak ada silah, tak ada silah, tak ada langsung, tak ada hubungan dengan mereka. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya hanya saja urusan mereka diserahkan pada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian mereka akan diberitakan tentang apa yang mereka lakukan. Ini berkaitan dengan golongan kaum musyrikin. Sampai sini insya-Allah. Minggu depan kita mula cerita tentang hadis berkaitan dengan perpecahan umat. Penting juga berkaitan macam umat. InsyaAllah kita bincangkan itu dan kita akan masuk pada matan baru sekiranya waktu izinkan insyaAllah. Ada salam bagus, semoga kita tutup insyaAllah. Online tak ada komen Tak ada turan. Okey. InsyaAllah. Okey, sampai sini saja. Semoga Allah SWT jaga pertemuan kita pertemuan yang manfaat yang baik Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah kurang dari saya. Semoga Allah terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.